ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Firman Allah, kata Allah, dan sesiapa yang tidak suka, tidak bersetuju, tidak ingin kepada ajaran agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia ini menjadi seorang Rasul yang besar, dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh, yang tinggi martabatnya di sisi Allah. Sebabnya ingatlah ketika Tuhan berkata, wahai Ibrahim, Islam. Ibrahim menjawab, saya Islam kerana Tuhan sekalian alam. Ibrahim memberi wasiat, memberi pesanan kepada anak-anaknya, dan Nabi Yaqub juga memberi wasiat pesanan yang sama. Wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, iaitu agama Islam. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Yang dihormati pengurusi majelis, yang berhormat Datuk Haji Mahfud Umar, Naib Presiden PAS, yang juga Ketua Yayasan Negeri Kedah, dan pengarah Pilihan Raya bagi peringkat pusat untuk Cawangan Kecil Dun Sungai Limau, seluruh wakil-wakil petugas Jabatan Negeri, Jabatan Pensiun, pimpinan PAK Negeri, rakan-rakan Pakatan Rakyat, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Saya nak sambung apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Usam Musa tentang kita baru saja menyambut Hari Raya Adha, Hari Raya Kurban ataupun Hari Raya Haji, bersempena dengan amalan yang dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala pilih Ibrahim, Nabi yang sangat mulia di sisi Allah, dipilih supaya meletakkan zuriat keturunannya Ismail alaihissalam di bumi Mekah yang kering kontak, yang tidak ada air, yang tidak ada pokok dan tidak ada orang, yang tak sanggup didiami oleh binatang, apa lagi manusia. Itulah bumi yang dipilih
untuk diletakkan keluarga Ibrahim, istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam, supaya dilahirkan daripada zuriat keturunannya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala pilih ini dengan ujian, bukan sembarangan. Setelah Ibrahim berjaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang Islam, asli Islam. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah. Apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah, apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh, terima dulu. Yakin kepada rahmat Allah, yakin kepada adilnya Allah, yakin kepada kurnia Allah, walaupun tak nampak dengan mata. Setelah Ibrahim dihalau oleh ayahnya sendiri, dihalau oleh kerajaannya, oleh Raja Namrud, setelah gagal dibakar dalam api besar yang dinyalakan, Ibrahim dihalau dan berhijrah ke Baitul Maqdis. Dan Allah Ta'ala pilih Ibrahim dengan satu ujian yang sangat dahsyat, supaya meletakkan anaknya yang masih bayi, masih kecil, Ismail, dengan ditemani oleh ibunya Hajar, istri Ibrahim, diletakkan di bumi yang kering, yang tidak ada air, yang tidak ada manusia, yang disebut dalam Quran wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tanah. Ibrahim sanggup meletakkan istri dan anaknya di situ dengan tidak menyembah Allah Ta'ala. Wahai Tuhan, di mana airnya? Wahai Tuhan, di mana orangnya? Di mana kedainya? Di mana pasarnya? Di mana manusianya? Ibrahim katakan, ini perintah Allah. Ibrahim tunaikan perintahnya. Dan Ibrahim tak beritahu kepada istri dia Hajar, nak ditinggalkan begitu saja, dengan bekal sedikit makanan dan sedikit air. Setelah Ibrahim nak tinggalkan tempat itu, Hajar merasakan dia akan ditinggalkan 2 bulan di situ. Lalu Hajar memeluk lutut Ibrahim, kaki lutut dulu. Hajar berkata, adakah engkau nak tinggalkan kami 2 bulan di sini? Ibrahim kata, ya. Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Adakah Allah yang suruh? Allah yang suruh? Ibrahim kata, ya. Kata Hajar, kalau inilah perintah Allah, saya menerimanya. Ibrahim dan Hajar tidak tanya mana dia airnya, mana dia kemudahannya, mana dia bendanya, mana dia temannya. Tak tanya. Inilah makna Islam. Mana Islam itu, kita terima Islam ini, terima hukum Allah, terima ajaran dia. Jangan tanya boleh duit tak boleh duit, boleh benda tak boleh benda. Kalau nanti boleh benda dulu, boleh duit baru nak sotong, ini bukan cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini makna Islam yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kita yakin jaminan rezeki daripada Allah, pertolongan daripada Allah, adilnya Allah. Tegakkan Islam dulu, tegakkan Islam. Di sana ada jaminan daripada Allah. Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail.
Setelah jauh daripada pandangan, Hajar tak nampak dia lagi. Di atas bukit Qudus, Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Berilah kepada zuriat keturunanku yang aku letakkan di sini rezeki yang melimpah ruah daripada buah-buahan dan lain-lain. Zuriat keturunanku yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sahaja. Maknanya yang tak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia mati kering, jangan lagi. Tuhan jawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila 'adabin nar wa bi'sal masir. Tuhan berfirman, wahai Ibrahim, yang kufur, yang lawan, yang engkar, aku beri juga untuk kehidupan dunia. Kemudian aku hukumkan dia ke dalam neraka, dan neraka seburuk-buruk tempat. Inilah adil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi istri, bagi hamba dia, yang beriman, yang tak beriman, yang baik, yang jahat, semua Tuhan bagi. Adapun kesalahan dia akan dihukum dari akhirat dia. Ini adil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengajar kita, ini adil. Jangan yang ikut kita bagi, tak ikut kita jangan bagi. Itu bukan cara Allah Ta'ala. Kena faham betul. Ini ajaran yang diajar oleh Islam. Dan akhirnya Allah Ta'ala melahirkan Nabi Muhammad SAW di bumi Mekah. Setelah dimakmurkan Mekah itu dengan penduduk yang ramai di kalangan kaum Quraisy, Ka'bah yang didirikan oleh Ibrahim dihidupkan oleh penduduk Mekah. Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang melimpah ruah, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu rupa sebelum daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Menjadi kelaziman kepada penduduk kabilah Quraisy, penduduk Mekah, menjadi kelaziman kepada mereka. Mereka melakukan pelayaran perjalanan di musim sejuk dan musim panas. Maka mereka hendaklah memperhambakan diri beribadat kepada Tuhan punya Ka'bah ini, yang memberi makan, yang memberi keamanan kepada mereka, dan memberi rezeki sehingga mereka tak jadi lapar. Ayat ini memberi makna penduduk Mekah yang ramai setelah Ismail alaihissalam melahirkan zuriatnya, didekati oleh kabilah-kabilah Arab. Dengan berkat doa Nabi Ibrahim, mereka cenderung kepada Ka'bah. Saya nak tinggal Ka'bah. Di situ ada air Zam-Zam, tak cukup. Tanaman tak ada, kebun tak ada, makanan tak ada. Benda lapar menyebabkan mereka berniaga, musafir. Cari makanan. Di waktu musim sejuk, mereka pergi ke Yaman. Waktu musim panas, mereka pergi ke Syam. Yaman ialah pengkalan, pelabuhan kepada peniaga-peniaga daripada China, India, Parsi. Mereka beli barang di Yaman, buat balik ke Mekah. Selebihnya mereka bawa ke Syam. Syam ialah pelabuhan kepada Eropah, utara Afrika, negeri Asia Tengah. Mereka tukar barang di sana dengan barang Rom, barang Barat.
bawa ke Mekah balik. Sebahagian ditinggal di Mekah, bawa ke Yaman balik, tukar dengan barang timur. Tuhan jadikan Mekah bandar yang hidup, sehingga hari ini dilihat oleh mereka yang pergi umrah, mereka yang pergi haji. Ini adalah keagungan kebesaran Allah Ta'ala. Semua barang ada di Mekah. Dan Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Alami, manusia, jin, pohon kayu, binatang, alam kita, manusia pula yang Islam, yang bukan Islam. Islam ada rahmat kepada seluruh alam. Tuhan turunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajar bagaimana semua urusan ibadahnya, urusan perkahwinannya, urusan makan minumnya, urusan perniagaannya, termasuklah urusan politik, urusan pemerintahan negara, diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Undang-undang perlembagaan, undang-undang perdagangan, undang-undang jirayah, undang-undang perdamaian, undang-undang antarabangsa, semua ada dalam Quran. Yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad SAW ajak penduduk Mekah ikut Quran ini, mula mereka tak mau ikut. Hanya sedikit saja yang ikut. Orang muda, orang miskin yang ikut. Orang kaya tak lama yang ikut. Padahal mereka tengok dengan mata sendiri Muhammad SAW adalah benar, adalah amanah, adalah baik. Mereka tak mau ikut. Sebab apa? Tak percaya perjaminan Allah. Kalau ikut Islam ni, Tuhan akan lebih baik, dunia baik, akhirat. Tak percaya. Ini disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Qasas, firman Allah Ta'ala, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka natakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min laduna walakinna aktharahum la ya'lamun. Dan berkatalah mereka itu, yakni pemimpin Mekah yang tak mau ikut Nabi Muhammad SAW, sekiranya kami ikut petunjuk Islam yang kamu bawa oleh wahai Muhammad, lantai habislah Mekah ini, hancur lebuhlah Mekah ini, binasalah Mekah ini. Seluruh dunia mengalut, seluruh dunia tak dari halal dan haram, seluruh dunia zalim, seluruh dunia rasuah, seluruh dunia menipu. Tiba-tiba mengajak tak boleh tipu, tak boleh rasuah, tak boleh haram. Ini tak boleh, ini tak boleh. Pelik pada dunia lain. Maka Mekah akan dibinasakan. Adakah mereka tidak sedar Tuhan kami? Kamilah yang meletakkan mereka di Mekah yang kering ini. Kami beri pada mereka keamanan, rezeki yang melimpah ruah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Mereka nak nampak duit sambung di hadapan, nak nampak emas ada di hadapan, nak nampak benda ada di hadapan, baru nak ikut Nabi Muhammad. Nabi kata ikut dulu perintah Allah Ta'ala, ikut Islam dulu. Jangan dapat benda dulu baru nak ikut Islam. Tak dapat benda saya ikut Islam. Inilah kita kena faham betul. Akhirnya mereka pujuk Rasulullah SAW, pujuk wahai Muhammad, biar kami nanti kamu menjadi gadis. Kami sanggup ambil harta kekayaan orang-orang Mekah ini beri pada kamu semua. Biarlah orang kaya cari harta lain. Kamu jadi raja, jadi orang yang paling berkuasa, paling kaya. Kamu beritahu nak kahwin dengan siapa, kami sanggup beri isteri pada kamu yang paling cantik kesukaan.
Semua tawaran itu ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk mengajak manusia tunduk pada ajaran Allah terlebih dulu. Jangan bimbang, ikut ajaran Allah dulu. Benar dan salah, halal dan haram, ikut dulu. Jangan takut. Akhirnya mereka lawan Nabi habis-habisan. Terpaksalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pemimpin Arab yang datang mengajarkan haji di Mekah. Di mana orang Arab ni buat haji tiap-tiap tahun. Belum Nabi Muhammad SAW datang lagi, dan mereka dah buat pergi haji. Sejak Mekah dibuka oleh Ibrahim. Ada yang datang haji pun kelompok penyamun, minum arak, berjudi, berzina, buat maksiat, haji tak tidak. Termasuklah Abu Lahab. Itu haji besar, itu haji Abu Lahab. Itu tiap-tiap tahun buat haji, bukan sembarangan. Nabi datang memujuk pemimpin Arab yang datang ke Mekah supaya menyokong perjuangan dia. Oleh kerana Mekah tak bagi, aku minta membenarkan negerimu. Aku pergi ke negerimu, laksanakan Islam. Allah janji nak beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua tak sanggup. Yang sanggupnya orang Madinah saja. Orang Madinah saja. Kan orang Madinah ni bergaul dengan golongan ahli kitab yang sudah mendengar perbuatan ulama-ulama ahli kitab Yahudi dan Nasrani akan zahir Nabi akhir zaman. Orang Madinah tahu cerita ni. Dan sebab itulah apabila pemimpin Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu mereka terima Islam dan jemput Rasulullah datang ke Madinah. Di Madinah lah selama 10 tahun. Nabi kita Muhammad telah mengajar pemerintahan negara, mengajar bagaimana ekonomi, politik dan lain-lain. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Quran saya cukup 30 juz. Dan diajar caranya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuklah cara menerima orang bukan Islam. Yang adakan perundingan dengan pemimpin Yahudi dan Kristen. Menerima orang-orang musyrikin Arab yang belum masuk Islam. Diajak mereka bersama. Tak paksa mereka nak masuk Islam. Duduk di bawah pemerintahan yang adil, yang baik ini. Orang Islam arak tak boleh minum. Orang Islam tak boleh makan babi. Kamu nak makan babi, nak minum arak, itu hal kamu. Itu hal kamu. Nak berniaga dengan orang Islam, berniaga buah lima boleh, berniaga buah delima boleh, berniaga buah kurma boleh. Nak berniaga jual babi ke orang Islam jual babi pada mereka, tak boleh. Nak jual arak pada orang Islam jual arak pada bukan Islam, tak boleh. Orang bukan Islam nak jual babi sama dia, itu hal kamu. Semua diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 10 tahun cukup, maka Allah mematikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam disempurnakan. Bila Nabi sudah mati, ajaran Islam tak mati. Kerana Allah menetapkan Islam itu sehingga hari kiamat, termasuk zaman kita. Maka orang Islam memilih pemimpin selepas matinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak pilih pemimpin, mereka mengundi. Ada 3 calon. Kalangan ahli baik, keluarga Nabi mencalonkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kalangan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya
suara terbanyak bersetuju Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi ketua negara. Sebelum saya Abu Bakar menjadi ketua negara, Abu Bakar menyampaikan ucapan syarahan di masjid. Ucapan yang berbunyi, Ayuhan nas, inni wulitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Al-qawiyyu fiikum dhamifun 'indi hatta akhudha al-haqqa minhu wad-dha'ifu fiikum khawiyun 'indi hatta akhudha al-haqqa lahu. Ma taraka qaumun al-jihad illa 'ammahum Allah bil-dhulli wal-fasad. Atiyuni ma ata'tu Allah wa rasulahu fa idza 'asaytu Allah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Maksudnya, wahai tuan-tuan, saya dipilih menjadi pemimpin kamu. Kalau saya baik, tolong saya. Kalau saya tak baik, perbetulkan saya. Benar adalah amanah, bohong adalah bias. Kalau saya betul, kata betul, saya salah, kata salah. Jangan macam-macam saya jadi pemimpin, saya salah, kata betul juga. Itu tak boleh. Orang yang kuat lemah kepada saya tidak ada diri saya. Orang yang lemah dia kuat, saya bela dia. Akhirnya Bapak mengatakan taat pada saya. Selagi saya betul, saya mentaati Allah dan Rasul, ikut saya. Kalau saya tak mentaati Allah dan Rasul, jangan ikut saya lagi. Ini ucap, inilah dasar yang diajar oleh Islam. Ikut Quran dan hadis, mentaati Allah dan Rasul. Ikut Quran dan hadis, betul. Lawan Quran dan hadis, salah. Itu dia. Kalau saya calon ke Habib Ustaz Azam Sa'ad, ke Habib, calon kita ada. Jadi perlu ada calon kita. Kerana dari tempat lain yang tidak ada. Itu tidak kan. Habib calon kita menyampaikan risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berhormat, yang amat hormati Wakil Tuan Guru Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, Kebuan daripada Kelantan, pimpinan PAS Kelantan, dikasihi sahabat saya Fadil Ustaz Helmi yang sudah PAS naik Kedah, seluruh pimpinan yang hadir, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini. Malam yang pertama selepas penamaan calon yang telah pun diadakan pada sebelah pagi tadi. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, dalam pilihan raya kecil ini akan berlaku pertembungan di antara parti PAS dan Barisan Nasional yang akan diadakan pilihan raya pada 4 November yang akan datang. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, penglibatan PAS dalam pilihan raya bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Kita Jemaah Gerakan Islam PAS di Malaysia telah pun menyertai pilihan raya yang pertama
tahun 1959. Dan pada waktu itu untuk Dun Salah ditandingi oleh almarhum Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamid bin Ibrahim, yang kebetulan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hamid ataupun Pak Min ini merupakan kawan saya. Pernah bertanding di Dun Salah kali yang pertama, dan beliau merupakan pada ketika itu juga Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Gerai. Dan pada hari ini saya telah diamanahkan oleh PAS untuk bertanding dalam pilihan raya kecil ini untuk membawa mesej dakwah, mesej Islam, mesej yang bukan sahaja kita hari ini bawa, bahkan telah pun dipelopori oleh ulama-ulama yang terdahulu daripada kita. Sama ada yang pernah bertanding dan menang dalam Dun Salah pada ketika itu, ataupun Dun Sungai Lima, ataupun ulama-ulama yang lain, antaranya almarhum Al-Fadhil Tuan Guru Haji Osman Al-Yunusi yang merupakan pesuruh jaya PAS yang pertama. Antara tokoh yang pernah menang di Dun Salah, Tuan Haji Ahmad bin Syukri pada tahun 1964. Seterusnya yang pernah menang di Dun Salah, almarhum Tuan Guru Haji Yahya bin Jonet yang pernah menang 2 penggal di Dun Salah. Seterusnya yang pernah menang adalah Al-Fadhil Ustaz Azhari, dan seterusnya almarhum Tan Sri Ustaz Haji Azizan bin Abdul Razak yang memenangi Dun Salah pada ketika itu 1995, dan beliau mempertahan dan mengekalkan kerusi ini untuk PAS dalam pilihan raya selama 5 penggal sampailah 2013 baru ini. Tuan-tuan, antara mesej yang dibawa oleh ulama-ulama kita terdahulu dalam berpolitik, iaitu mereka menyeru berpolitik secara damai. Politik yang dibawa adalah berkempen secara damai, berkempen secara harmoni, berkempen dengan menunjukkan akhlak yang baik, menyantuni rakyat sehinggalah ke peringkat akar umi untuk mendengar rintihan rakyat, untuk mendengar apa yang dialami oleh rakyat. Moga-moga kita dapat memberikan penyelesaian dan juga membantu rakyat yang berada dalam kesusahan. Ini merupakan antara mesej yang dibawa oleh mereka. Gerakan Islam PAS kita tidak pernah melakukan perkara-perkara yang melampau, yang boleh mengucat kacirkan masyarakat, yang boleh memutuskan hubungan persaudaraan. Kita dalam Dun Sungai Lima ini walaupun berbeza fahaman politik, ada di kalangan kita orang PAS, ada di kalangan kita orang UMNO, kita adik-beradik, tetapi beza politik itu tidak memberikan hubungan yang tegang sesama kita. Dan kita mengharapkan politik yang harmoni ini, politik yang baik ini, politik yang menyantuni rakyat ini akan diteruskan dalam pilihan raya ini dan juga pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya yang telah pun diamanahkan oleh parti untuk mewakili PAS dalam pilihan raya kecil ini, dilahirkan di Kampung Gelam 2, Bukit Besar. Kampung Gelam, dekat dengan kota Sarawak. Kemudian dibesarkan di Pondok Bukit Besar, Pondok Allahyarham Tuan Guru Pak Man. Dibesarkan dalam suasana masyarakat yang menuntut ilmu dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Besar. Kemudian peringkat menengah menyambung di Sekolah Menengah Agama Nahdlatul Pondok Pak Man sampailah 4 senawi, dan kemudian peringkat STPM selama setahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, dan selepas itu melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang syariah Islamiah. Apabila saya kembali ke tanah air, saya telah mengajar di Sekolah Menengah Agama Nahdlatul, sehinggalah baru-baru ini dengan pelbagai jawatan, dan jawatan yang terakhir di sekolah adalah penolong kanan co-curriculum. Walaupun seorang ustaz, tetapi diberikan
tanggungjawab untuk menjadi penekanan kurikulum yang bukan sahaja kita mengajar agama di sekolah, tetapi juga penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti luar kelas kita pantau dan kita laksanakan. Dan dalam parti, pada ketika ini diamanahkan selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Jerai, merangkap Exco Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah dan pengarah Jabatan PAS Negeri Kedah. Dengan latar belakang pendidikan yang ada, kita akan cuba sedaya mungkin untuk meneruskan legasi yang telah pun dibawa oleh ulama-ulama yang terdahulu, khususnya almarhum Tan Sri Ustaz Haji Azizan bin Abdul Razak, di mana pendidikan merupakan sesuatu yang dititik beratkan. Dengan pendidikan, dengan masyarakat yang berilmu, maka masyarakat itulah akan mendidik orang lain, mengawal orang lain daripada melakukan kejahatan. Kalau dengan pendidikan ini, sudah pasti kita akan melahirkan pelajar-pelajar, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang mempunyai akhlak yang mulia. Dengan pendidikan, sudah pasti kita akan dapat melahirkan manusia yang berguna. Manusia yang berguna inilah merupakan mereka yang sudah pasti akan dibentuk untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya menyeru kepada seluruh tuan-tuan, puan-puan yang hadir untuk kita meneruskan agenda politik harmoni dan damai ini kepada seluruh pengundi-pengundi yang berada di Dun Sungai Limau ini. Dan kita teruskan dalam Dun kita ini yang mempunyai pelbagai pondok. Pondok Pak Ya, Pondok Pak Man, Pondok Ustaz Zul, Pondok Syatiri di Sungai Dedah, untuk kita merakyatkan pendidikan dan menjadikan rakyat, khususnya penduduk di Dun Sungai Limau ini, cintakan kepada pendidikan, cintakan kepada Islam. Kerana hanya dengan pendidikan dan Islamlah yang akan membawa kita ke jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harap kepada seluruh tuan-tuan pengundi sekalian, seperti mana tuan-tuan pernah memberikan sokongan kepada almarhum Tan Sri Ustaz Haji Azizan bin Abdul Razak, untuk tuan-tuan meneruskan sokongan yang berterusan kepada parti Islam dalam pilihan kecil 4 hari bulan November yang akan diadakan nanti. InsyaAllah segala yang kita lakukan, aktiviti yang kita kerjakan, sebarang program yang kita buat sepanjang pilihan raya ini, seluruh petugas, saya mengajak diri saya dan kepada seluruh petugas sekalian, supaya kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keikhlasan, sumbangan wang kita. Dengan keikhlasan, sumbangan tenaga kita. Dengan keikhlasan, segala masa yang kita peruntukkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala akan dinilai sebagai kebajikan, akan dinilai di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan baik di akhirat nanti. Saya menyeru kepada seluruh pengundi-pengundi untuk terus memberikan sokongan kepada parti Islam Malaysia PAS dalam pilihan kecil yang akan datang. Saya rasa cukup saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, dan kita akan cuba dengan waktu yang ada untuk turun berjumpa dengan seluruh pengundi dengan waktu yang pendek ini, sedaya mungkin menyantuni rakyat, kita mendengar rintihan dan denyut nadi rakyat insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya sambung apabila Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi ketua negara, disambung apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam menjadi agama yang memerintah, hukum syariat yang adil, rahmat seluruh alam diamalkan. Sang Islam memerintah 1300 tahun. 1300 tahun. Kerajaan Islam menjadi kuasa besar dunia. Sehinggalah kerajaan Islam mengalami ketuaan.
Macam orang juga, lama-lama dia turun, nyanyuk jatuh. Tuan ganti berat kerajaan yang lain. Tetapi ajaran Islam tidak mati. Dengan matinya Nabi Muhammad SAW dan tidak jatuh, dan mati dengan hilangnya kerajaan Islam. Di masa kejatuhan ini, tanah air orang Islam dijajah oleh penjajah yang bukan Islam. Penjajah ini membahagi-bahagikan negeri orang Islam, ditakluk oleh mereka. Mauritania, Morocco, Algeria, Tunisia, Syria, Lebanon dijajah oleh Perancis. Indonesia dijajah oleh Belanda. Mesir, Yaman Selatan, termasuk tanah Melayu ini dijajah oleh British, orang putih. Dan penjajah yang menjajah kita ni tahu bahawa sekiranya orang Islam balik pada ajaran dia yang asal, yang ada dalam Quran, orang Islam akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mulia. Dari mereka merancang bagaimana kerajaan yang ikut Islam ni tak balik semula. Mereka buat cara halus. Mereka tahu kalau mereka masuk kampung, rampak Quran, batrapi Quran, orang tak berhenti baca Quran pun takrik marah. Mereka tahu kalau mereka datang ke kampung, bakar masjid, bakar pondok-pondok tempat belajar agama, madrasah, orang Islam yang tak mengaji pun marah. Mereka tahu kalau mereka bakar kitab-kitab agama, orang Islam akan marah, termasuk yang tak berhenti baca kitab. Maka mereka buat cara yang halus, yang itulah meminggirkan Islam. Islam menjadi agama sekolah untuk diri masing-masing. Sembahyang, puasa, zakat, nikah kahwin, haji pergi Mekah, mereka beri segala kemudahan. Adapun Islam yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan tanah, yang berkait dengan harta barang dan lain-lain, ini tak diizinkan. Akhirnya orang Islam tak faham. Orang Islam menghasilkan bahawa cukup dah jadi orang Islam. Sembahyang, puasa, duit banyak, pergi haji, pergi umrah, kat kami cukup. Mereka lupa Quran itu 30 juzuk. Kalau Quran itu mengajar sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin saja, 10 helai pun cukup. Ini 30 juzuk. Hadis-hadis Nabi tentang ratus-ratus ribu, semuanya diajar. Maka menjadi tanggungjawab ulama-ulama kita menghidupkan semula ajaran Islam yang sempurna ini. Inilah tujuan tubuh kita tubuhkan parti Islam sebagai siapa? Tahun 51, zaman penjajah British, nak ajak orang Islam balik semula kepada pemerintahan Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Adanya orang bukan Islam tak jadi masalah. Perubahan dalam dunia hari ini tak jadi masalah. Islam adalah agama Allah. Allah yang Maha mengetahui. Quran adalah mukjizat ilmu. Malangnya orang putih pandai. Setelah dia nak tinggal negeri ini, dia beri kepada orang Islam juga, meneruskan cara pemerintahan dia. Islamnya ada, tapi Islam yang tak ada kuasa, Islam yang tak memerintah, Islam yang tak berdaulat. Inilah tujuan PAS masuk pilihan raya, mengajak rakyat menyokong perjuangan kita balik semula kepada ajaran Islam asal yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Malangnya kita mendapat keterangan daripada sahabat-sahabat kita, keluarga kita orang-orang.
Kita menang di Kelantan, menang di Terengganu. Kita nak mengatas kaya Islam, dirampahnya minyak, disekapnya minyak negeri Kelantan, diajar pada rakyat seolah-olah kalau kita mengatas negara tak ada pembangunan. Pembangunan ada juga, bukan mana bila kita mengatas Kelantan semua tiang elektrik kita cabut, jalan air kita buat. Ustaz Izan dari Menteri Besar dari Kedah, almarhum Ustaz Izan dari Menteri Besar tak buang tiang elektrik, tak buang jalan raya, tak buang. Kita tahu ini duit rakyat, bukan duit parti. Siapa jadi kerajaan dia urus, dia buat semua perkara ni. Projek pembangunan dalam tanggungjawab. Masalahnya ikut Islam atau tidak, ini yang dikenal. Ustaz Izan telah berjaya menunjukkan contoh seorang pemimpin yang tak rasuah, yang tak tipu harta rakyat, tak guna untuk diri dia dan keluarga dia. Orang Kedah tahu bandingkan dengan pimpinan UMNO macam-macam hal berlaku. Kita tak mahu fitnah orang, rakyat boleh tengok sendiri. Kita kena sedar bahawa memilih pemimpin dalam masa pilihan raya adalah satu amanah. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri. Amanah dalam Islam semua tanggungjawab. Orang Melayu sebut amanah simpan duit, kirim barang, simpan barang, itu saja. Amanah yang Tuhan sebut dalam Quran, yang paling besar amanah memerintah negeri, amanah dari pemimpin, amanah memilih wakil rakyat, ini amanah yang besar. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu siapa dia? Mereka yang mengendalikan urusan kami. Ulama-ulama tafsir kata ulil amri ini ialah orang alim yang tahu hukum agama dan pemimpin-pemimpin yang ikut hukum agama. Itu ulil amri. Orang alim yang ikut hukum agama dan pemimpin yang ikut hukum agama. Ditegaskan, kalau kamu terlengkap, balik pada Allah dan Rasul. Allah Rasul itu Quran dan hadis. Sisi faham balik pada Quran dan hadis. Kita dah lama ajak pimpinan UMNO yang tahu agama, tak tahu agama, yang tahu agama, ajar yang tak tahu agama ni. Balik pada Quran dan hadis. Balik kita bincang, kita bercakap. Mereka tak bersedia. Mereka nak tunjuk, mereka pun nak berjuang Islam juga. Kadang-kadang salah langkah. Bahawa ni nak tunjuk wahana Islam, pertahan kalimah Allah. Pertahan kalimah Allah. Tak kena selalu. Kalimah Allah tak boleh guna di Semenanjung, Sabah, Sarawak boleh guna. Allah ada ni. Kita sama dia Allah, Semenanjung Allah, negeri China Allah, yang menguasai Amerika, seluruh alam langit dan bumi. Allah yang satu saja. Tak ada Allah yang lain. Allah mana dia saja Tuhan. Perkataan Allah tak boleh terjemah dengan bahasa Melayu, tak boleh terjemah dengan bahasa Inggeris, tak boleh terjemah dengan bahasa Cina. Allah ni. Ada kita semayang Allahu Akbar, tak boleh Ar-Rahman Akbar, tak semayang usul. Ar-Rahim Akbar, tak boleh. Tuhan Akbar, tak boleh. Mesti Allah Akbar, Qur'an Akbar, tak boleh. Tak boleh terjemah. Perkataan yang sangat hebat. Dia saja Tuhan. Hukum saja, hukum dia saja kena pakai. Kalau sebut Allah, hukum lain pakai pula. Kalau hukum Allah, itu kafir. Mesti faham. Ada pula orang kafir, orang bukan Islam nak sebut kalimah Allah, itu hadir. Itu hadir. Masa Nabi nak buat perjanjian di Mekah dengan orang kafir,
Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Wakil orang Mekah kata tak boleh, kami tak terima Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismillahumma. Ada Allah, Ar-Rahman-Ar-Rahim tak ada. Bismillahumma. Nabi kata tulis Bismillahumma. Tulis. Orang kafir guna kalimah Allah. Tak betul. Dengan makna yang sebenar. Itu hal dia. Kita kena terang itu tak betul. Mana Allah ni tak ada Tuhan yang lain. Dia nak guna juga. Itu hal dia. Dia nak kelirukan orang Islam, kita kena jawab. Nabi tulis surat pada Raja Rom. Raja Rom ni Kristian. Firman Allah Ta'ala, Nabi kata, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illa Allah, wa la nusyrika bihi syai'an, wa yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Kata, kalau wahai golongan ahli kitab, Yahudi dan Kristian, marilah kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, iaitu kita tidak boleh sembah malaikat Allah. Kami kata Allah, Yahudi kata Allah, Kristian kata Allah, tetapi kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan kita tidak boleh melantik sesama kita jadi Tuhan. Yang antaranya melantik pemimpin-pemimpin yang boleh halalkan yang haram, haramkan yang halal. Ini tak boleh. Bercanggah dengan Allah. Quran kata begitu. Itu yang patut kita betulkan. Baik. Ayo orang kita kat saya. Orang Cina pergi ziarah seorang Melayu yang sakit. Cina tu kata, saya harap Tuhan Allah sembuhkan sakit awak. Lalu kita tak boleh sembuh. Jangan sembuh. Dah, Cina kata, biar tokong sembuh sakit awak. Boleh. Melayu dah kena itu. Ini kena faham. Apa yang penting penjelasan kita. UMNO ni tidak istiqamah. Tak ikut landasan yang betul. Dalam masalah kalimah Allah. Dalam masalah hukum syarak. Judi. Kepada kita semua Arab. Judi kepada orang Islam adalah haram. Orang bukan Islam haram juga. Agama dia kata boleh, itu hal dia. Tak boleh campur. Babi dia kata haram. Dia nak makan babi, tak boleh halal. Dia nak jual babi sama-sama dia. Itu hal dia. Kita nak jual babi kat dia, tak boleh. Nak jual babi kat kita, tak boleh. Kita nak jual sayur kat dia, boleh. Nak jual sayur kat kita, boleh. Itu bakal yang diajar oleh Islam. UMNO, awak judi kalau ada lesen, halal. Tak ada lesen, baru haram. Judi haram. Judi haram, awak haram. Judi haram yang tak ada lesen. Mana dia? Yang kau tahu agama dalam UMNO. Pilihan raya ni tanggungjawab. Kita pilih wakil. Yang menang bercakap bagi pihak kita dan Dewan Negeri. Apa yang dia cakap, yang dia sokong ikut dasar perjuangan Islam, selamat kita. Kalau dia sokong, dia cakap apa yang bertambah dengan Islam, mengikut konsep UMNO, Islam adalah agama yang ditadbir, bukan agama yang menadbir. Silap-silap langkah. Terimalah pada ini dia hukum yang kita kena faham. Mudah-mudahan pengundi di kawasan ini dapat menyambung amanah yang lebih berusaha dan tausiah Islam. Disambung oleh usaha azam kita. Yang kita yakin dan percaya boleh sambung tugas itu. Yang ada ilmu agama, yang ada pengalaman mendidik agama, yang ada pengalaman dalam masyarakat, hidup dalam masyarakat kawasan ini, tak tinggal kawasan ini, tak duduk di luar, duduk bersama dengan masyarakat, lebah bangun dengan masyarakat, tahu tentang masyarakat di sini. Ini yang layak dipilih jadi wakil rakyat itu. Simbol dia bulan. Bulan simbol yang nyata. Tanda-tanda kebesaran Allah. Bulan. Oleh kerana itulah orang tanya kita dah berapa bulan, orang tanya berapa kaki dah kita. Ini kita mengandung, tanya dah berapa bulan dah mengandung, tak tanya berapa kaki dah mengandung. Kaki-kaki kilo ni timbang daging. Manusia yang layan dia bulan tahun. Itu
Itu nilai dia. Jagalah harga diri baik-baik. Akhirnya mari sama-sama kita panjatkan doa, memohon taufik dan hidayah tolong daripada Allah untuk merasai dan memberi kemenangan kepada calon kita dalam perjuangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayy Ya Qayyum al-Jalal wal Ikram. Allahumma antal wahidul ahad, al-fardus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Wadud, Ya Maqsud, Ya Dzal Fadli wal Jud. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay' wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة. اللهم تقبل منا أعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة كبيرها وصغيرها عظيمها وعفيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك وإماءك المظلومين والمستضعفين في كل مكان. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من كألنا، اللهم عليك من خدعنا، يا عالم الغيب والشهادة، يا علام الغيوب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan katsiran, dan terima kasih kepada yang